Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah, sempena event test 2021 ini, kita akan memulakan sesi pagi forum yang pertama pada hari ini yang bertajuk Forum Hala Tuju selepas SPM, adakah TVET pilihan tepat? Dan Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini yang cukup mulia ini untuk kita membincangkan perkara-perkara yang penting melibatkan TVET. So, apakah maksud TVET itu? TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, dan juga TVET juga sebenarnya dalam bahasa Inggeris yang dipanggil sebagai Technical and Vocational Education Training. Dan sedikitlah latar belakang untuk forum kita pada pagi yang cukup mulia dan indah ini. Sejarah Malaysia telah memulakan langkah memperkenalkan TVET melalui institusi formal bermula pada tahun 1964 apabila menubuhkan IKBN Dusun Tua dan ILP Kuala Lumpur, dan berkembang kepada 500 institusi dengan 164,000 pelajar pada tahun 2013. Jadi menyedari mengenai kepentingan TVET, usaha mempromosikan TVET diperkuatkan, dan hasilnya pada hari ini terdapat 1,295 institusi kerajaan dalam melaksanakan dasar TVET dalam rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. Jadi kita akan membincangkan persoalan TVET ini dengan lebih mendalam dengan adanya panelis-panelis yang cukup berpengalaman dalam dunia TVET ini. Jadi sebagai orang Melayu lah, saya memulakan dengan pantun perkenalan dahulu. Seperti kata pantun Melayu, jika tidak kerana bulan, masakan bintang terbit tinggi. Jika tidak kerana saudara-saudara sekalian, kami hadir kembali. Bagi berkhusus mengaji Al-Quran, niat di hati ingin berkawan. Sebelum kita berjabat tangan, inilah saya mulakan perkenalan. Nama saya Effendi bin Zulkifli, merupakan moderator pada pagi ini. Saya juga berkecimpung dalam TVET dalam membuat banyaklah modul untuk robotics, AI, 3D printing, lebih kepada kanak-kanak lah bermula 7 tahun hingga 17 tahun dengan company saya Blockworks Sinar Berhad. Dan kita ada Puan Anisa Ahmad, Presiden PPBM. Kita ada Tuan Omar, merupakan Tuan Omar bin Muhammad Dawi, merupakan penolong pengarah kanan unit khidmat pelanggan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita ada Encik Ahmad Firdaus bin Abdul Razif, Director Red Circle Sinar Berhad. Kita ada King Rizan, orang yang cukup lama lah dalam dunia belia, banyak membuat aktivis ikon-ikon belia. Dan kita juga saya ulang balik lah, Puan Anisa Ahmad merupakan Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Saya tidak mahu ulas lanjut lah. Saya harap untuk sesi pertama kita nak minta dahulu semua panelis untuk memperkenalkan diri kan. Mungkin kita telah pandang, mungkin berceritalah sikit pengalaman pencapaian dalam dunia TVET dan juga organisasi masing-masing. Jadi kita mulakan dulu dengan ladies first. Kita mulakan dulu dengan Puan Anisa Ahmad untuk menceritakan sedikit latar belakang sekejap saja dalam 1 minit kan, untuk dan juga apa-apalah pencapaian yang boleh dikongsikan sebagai inspirasi kepada para pendengar kita, peserta kita pada pagi yang cukup mulia ini. Dipersilakan Puan Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Encik Effendi selaku moderator. Saya Anisa Ahmad, merupakan Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Ini tahun kedua sebagai Presiden di PBBM, nama singkatannya lah. Okey, kalau nampak nama persatuan pun kita dah tahu kan, ia adalah dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, dan saya telah berkecimpung ni dah menghampiri umur anak saya lah. Dah lebih daripada hampir 20 tahun lah kiranya. Semua bermula kita ingatkan kita mak, kita pandai jaga anak, tapi sebenarnya banyak benda lagi yang perlu kita ketahui sebab setiap anak itu adalah unik dan mereka berbeza. Saya juga merupakan
pegawai verifikasi untuk bidang early childhood, dan juga adalah panel penasihat untuk UPM dan juga baru-baru ini untuk UPSI dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Terima kasih. Okey, seterusnya kita minta pula Tuan Omar lah. Tuan Omar dari Jabatan Pembangunan Kemahiran ni kan, ini mungkin mewakili agensi, mewakili daripada perspektif pihak kerajaan pula. Okay. Silakan Tuan Omar untuk memperkenalkan diri, latar belakang, boleh buka mic tu? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TVET negara dan juga salam TES 2021 lah. Alright. So terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator, Saudara Effendi Zulkifli atas jemputan saya mewakili Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia sebagai sebahagian daripada panel Forum TES 2021 yang akan membincangkan tajuk Hala Tuju selepas SPM dan adakah TVET itu pilihan tepat, right? So tajuk itu sangat unik dan sangat bagus, dan tak lupa juga saya ucapkan sekalung tahniah lah dan terima kasih dan juga salam perkenalan saya rakamkan kepada kesemua panelis-panelis forum pagi ini yang turut sama-sama mengupas topik yang secara logiknya saya fikir amat relevan dewasa ini, lebih-lebih lagi dalam kita mendepani cabaran pendigitalan dunia dan juga pandemik COVID-19. Okay, so saya perkenalkan diri saya adalah Encik Omar bin Madawi, pegawai kanan GPK, pegawai latihan vocational di Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, dan rata-rata pengalaman berkaitan dengan kemahiran ini oleh kerana mewakili agensi kerajaan itu adalah lebih daripada 10 tahun. 10 tahun dan saya juga memegang portfolio terkini lah, memegang portfolio corporate communication ataupun komunikasi korporat di jabatan saya. Dan kalau bercerita tentang akademik itu, saya ada degree dalam instrumentation and control. Before join the government, I'm used to be an engineer, dan saya juga ada master dalam microelectronics engineering. Dan bila kita cerita berkaitan dengan apa yang jabatan saya buat, iaitu berkaitan dengan latihan kemahiran itu sendiri, saya ada memperoleh sijil kemahiran Malaysia tahap 1, sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, alright, dalam bidang electrical. Dan saya juga mempunyai diploma lanjutan kemahiran Malaysia dalam bidang pengajar, iaitu vocational training manager yang membawa kepada tahap 5. Dan bila cerita berkaitan dengan pengalaman tu, Tuan Moderator, so pada saya banyaklah pengalaman saya di Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, dan secara prinsipnya Jabatan Pembangunan Kemahiran ini dia berperanan dalam membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun NOS, dan ini adalah jantung GPK itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, jabatan saya juga melaksanakan hal-hal terkait pentauliahan dan juga persijilan melalui sistem pensijilan kemahiran Malaysia yang membawa kepada penganugerahan SKM, DKM dan juga DLKM. So Tuan Rizal memang aware sangatlah hal-hal yang berkaitan ini, dan juga Puan Anissa juga. Dan selain daripada itu, kita juga, jabatan saya juga dari bawah SIAS membangunkan tenaga pakar dan juga tenaga-tenaga pengajar. Selain daripada kita mempromosikan kemahiran itu melalui jenama Skills Malaysia. Dan apa yang saya nak garap peranan-peranan ini sebenarnya membawa visi JPK dan KSM itu sebagai peneraju ulung pembangunan sumber manusia negara bertaraf dunia. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Terima kasih Puan Anissa, terima kasih Tuan Omar Puan Anissa dalam early childhood punya education, Tuan Omar pengalaman luas dalam agensi kerajaan, pembangunan kemahiran melibatkan pelbagai lapis masyarakat dan juga background akademik yang sangat bagus. Dan kini kita kembali pula kepada next punya panelis pun
cukup hebat, dah lama ni berkecimpung dalam dunia animasi. Jadi kita nak memperkenalkan Tuan Amir. Kalau mereka yang lahir yang dibesarkanlah sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah pada tahun 1990s mesti akan kenal animasi ni yang dipanggil sebagai animasi Usop Sontorian. Jadi Usop Sontorian ni memang orang tahulah kalau siapa yang remaja 1990 tu kan, sebab dia antara animation yang terawal lah dekat negara kita ni. Jadi saya tak nak ulas panjang, saya serahkan kepada Tuan Amir untuk perkenalkan diri, pengalaman dan juga organisasi, terutamanya dalam dunia animasi yang cukup lama, 25 tahun dalam dunia animasi ni. Dipersilakan Tuan Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Effendi, Puan Anissa, ahli panel, pakarakan panel, Tuan Rizan dan juga sahabat saya, Saudara Fidaus dari Red Circle. Juga tak lupa kepada Tuan Omar Madawi atas sokongan JPK dan SIAS serta Kementerian Sumber Manusia dalam membangunkan TVET educational ini. Saya memang sangat teruja untuk bersama kita, dalam forum ini pagi ini. Ini adalah pertama kali saya terlibat dalam forum TVET. Sebelum ni kita melalui Persatuan Animasi kami banyak menganjurkan latihan-latihan secara bersendiri dan juga jaringan bersama College Community Malaysia dan juga Aswara. Itu adalah jaringan biasa kami dalam mempopularkan animasi sebagai satu pekerjaan berkemahiran tinggi. Seiring dengan itu, Persatuan memang sangat menggalakkan ahli-ahlinya yang tidak mempunyai akademik secara jelas, sijil akademiknya, maka kami memang menggalakkan ahli-ahli kami untuk mengambil sijil kemahiran Malaysia SKM dan Animas banyak terlibat dengan membangunkan nos-nos baru dalam bidang animasi dan juga ilustrasi dalam negara lah. Itu sedikit sebanyak apa yang kami lakukan di peringkat persatuan. Dan bagi diri saya, tadi saudara moderator menyebut tentang Usop Sontorian. Ya betul. Itu 27 tahun yang lalu saudara, tahun 1994. Betul-betul saya habis SPM 93. Saya terus masuk ke bidang ini yang mana saya akan sambung cerita ini berkaitan dengan soalan yang akan dikemukakan nanti. Alright, betul. Dia akan membawa kepada sejarah perjalanan kemahiran saya dalam animasi ini nanti. Betul. Dan juga merupakan sejarah animasi yang antara terawal di negara kita. Nanti kita akan ulas dalam sesi dalam perbincangan selepas ini. Okey. Seterusnya juga dalam dunia industri kreatif, kita minta Tuan Fidaus lah, sebab beliau pun banyak menang award dalam dunia kreatif, buat filem short film dan juga banyak award dapatlah berkaitan dengan finalis kreatif punya industri. Jadi kita minta Tuan Fidaus juga memperkenalkan diri. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cik Effendi Zulkifli dan panelis-panelis yang lain lah. Salam perkenalan di sini. Kalau ikutkan pengalaman saya lebih kurang dalam 16 tahun dalam bidang multimedia. Asalnya saya belajar di universiti dalam jurusan perakaunan, dan kemudiannya saya tempoh tu, masa tu saya tengok macam TVET ni masih baru lagi di Malaysia. Jadi kat situ sebenarnya saya meneruskan masuk dalam kursus TVET lebih kurang sampai ke tahap 4 dalam kursus multimedia dan animasi. Jadi kat situ sebenarnya TVET ni memang dia bagi satu skill level lah yang sebenarnya memang berguna untuk saya sehingga kini lah sebenarnya. Jadi kita boleh cakapkan dia memang satu pembelajaran sepanjang hayat yang memang membantu saya menerajui syarikat saya sehingga kini. Itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, last but not least, kita nak perkenalkan pula Tuan Muhammad Rizan, ataupun nama besarnya dipanggil King Rizan. Okey, ini pun orang dalam orang kuat belia ni.
orang kuat belia. Kalau tak orang dalam belia kalau tak kenal beliau, maka tak pernah jadi belia lah orang tu. Kan? Betul. Jadi beliau ni pernah menang anugerah sampai tahap tokoh belia Malaysia, tokoh belia ASEAN. Jadi saya serahkan pada King Rizan untuk memperkenalkan sedikit organisasi pengalaman tu sebagai inspirasi kepada anak-anak muda belia, terutamanya penglibatan King Rizan banyak buat pembangunan lah yang pelbagai-bagai dalam belia punya movement ini. Dipersilakan King Rizan untuk perkenalkan diri. Boleh buka mic tu King Rizan. Ya. Mic kena buka. Ya. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panelis, moderator dan juga yang sedang menonton. Nama saya Muhammad Rizan bin Hassan, berasal dari Johor Bahru, berusia 45 tahun. Memang belajar dalam bidang kemahiran, kerja pun dalam bidang kemahiran dan sampai sekarang lah menjadi aktivis juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemahiran. Kerja hakiki saya sekarang ni adalah bekerja di Indonesia, bekerja dengan sebuah kilang Jepun di Indonesia, dan kilang Jepun tersebut meletakkan saya di 2 buah sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan ni kira macam college community lah di Malaysia. Sekolah menengah kejuruan di Cibinong, Bogor, dan sekolah menengah kejuruan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Saya letakkan di situ untuk kerja-kerja berkaitan dengan pembangunan belia berkemahiran di Indonesia. Pada masa yang sama juga, saya masih lagi meletakkan Malaysia adalah segala-galanya lah. Dan di Malaysia, saya merupakan pengasas kepada projek Belia Mahir yang satu ketika dulu berada di bawah naungan Majlis Belia Malaysia sejak 2010, dan pada tahun 2018, Belia Mahir berada di bawah Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Fokus Belia Mahir ada 2 saja, iaitu berkaitan dengan pembangunan latihan kemahiran dan juga penempatan pekerjaan di industri. Dalam arti kata yang lain, Belia Mahir apa yang saya lakukan ialah lebih kepada menyediakan satu platform sokongan kepada penyedia latihan dan juga platform sokongan sosial kepada golongan belia kita. Umum mengetahui belia kita merupakan populasi belia kita adalah sebanyak 46% dan ianya adalah cukup besar, dan suka ataupun tidak suka, semua pihak perlu mengakui bahawa TVET adalah instrumen terpenting sebagai intervensi sosial dan juga intervensi kerjaya kepada belia kita hari ini. Okey, dan itulah yang kami perjuangkan dari segi hala tuju, dari segi hak-hak belia berkemahiran, dari segi masa depan belia berkemahiran itu sendiri. Dan bila sebut belia ini, terdapat 8 kategori belia di Malaysia yang semua orang harus fahami supaya inisiatif-inisiatif itu benar-benar sampai kepada 8 kumpulan sasar. Dan paling banyak sekali yang kita sasarkan adalah di kalangan belia bersekolah, kategori belia bersekolah, dan juga kategori belia berisiko. Itu nanti kita akan kongsikan dalam perbincangan kita sebentar nanti. Terima kasih, Wendy. Okey, sama-sama King Rizan, dan terima kasih kepada semua panelis telah memperkenalkan diri, cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Dan saya juga berdebar bersama dengan panelis yang cukup hebat pada pagi ini. Okey, round pertama selesai, round memperkenalkan diri. Biasanya kalau saya jadi moderator, saya akan ada buat 3 round perbincangan. Pertama, perkenalkan diri. Kedua, kita akan masuk pada persoalan. Dan round ketiga juga persoalan follow up. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita membenarkan sesama panelis untuk membuat penambahan idea, bertukar-tukar pandangan sepanjang kita membicarakan diskusi dalam forum kita ini. Dalam masa yang sama juga, nanti pada round yang terakhir, iaitu round ketiga atau yang keempat, kita akan membuka soalan kepada para peserta nanti yang akan, organizer nanti akan memberikanlah
pelbagai dia memberikan kita feed lah kepada soalan daripada para peserta. Okey, kita masuk ke round kedua. Jadi kita bermula tadi pun dengan wanita, maka kita kembali balik kepada wanita, Puan Anissa. Sebab apa dalam membangunkan ataupun dunia TVET ni, yang penting adalah minat, yang penting adalah membentuk karakter. Jadi kita nak tanya pada Puan Anissa, macam mana kita nak membentuk karakter anak-anak dari kecil, terutamanya ni melibatkan peranan ibu bapa lah, supaya anak-anak ini dapat dibentuk karakter ataupun talent mereka tu dari awal, dan juga ibu bapa boleh mengenal pasti. Sebab banyak masalah kadang-kadang ibu bapa salah kenal pasti ataupun tidak memastikan apa sebenarnya karakter atau minat anak-anak. Jadi saya serahkan kepada Puan Anissa lah untuk menguraikan persoalan karakter dan juga peranan ibu bapa pembentukan karakter untuk TVET. Ya. Silakan Puan Anissa. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang sangat cantik dan alhamdulillah saya yang memulakannya, kerana setiap insan ini bermula daripada jadi anak-anak dulu kan. So bila kita melihat dari segi aspek pembinaan karakter anak-anak dan apakah yang perlu untuk membentuk dan membangun minat anak-anak ni, itu semua kita kena tengok dalam cara pembentukan kanak-kanak itu. Maksudnya cara macam mana kita orang kata membesarkan kanak-kanak tu, ataupun kita sebut juga dari segi akademik dia lah, kita panggil pedagogi kanak-kanak itu dalam PMP, pembelajaran dan pengajaran. Jadi bila kita membentuk karakter kanak-kanak tu daripada awal, sejak lahir tu, mak bapak tu dah start ajar anak-anak tu sebenarnya. So harus kita juga ingat bahawa setiap anak itu adalah unik, mereka berbeza. Saya sendiri ada 5 orang, 5 berbeza. Walaupun 3 daripada 5 mengambil bidang yang sama tapi mempunyai karakter yang berbeza dan cara mereka mengolah dalam bidang mereka tu berbeza. 3 ikut saya. Dulu saya belajar computer science, so 3 anak saya buat computer science juga. Saya tak paksa, mereka sendiri yang pergi. Dan yang pertama tu lebih kepada coding kalau tak silap saya. Yang kedua tu dia betul-betul programming dan yang ketiga kombinasi. So nampak, walaupun mereka sebab saya rasa sebab cara saya bentuk mereka dengan komputer jadi macam tu. Yang bungsu saya tak tahu lagi lah macam mana karakter dia, sebab dia tu terlampau unik because dia membesar 100% ketiga saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak 100%. Jadi dia punya karakter sangat kuat dan sangat berbeza. Jadi maksud saya di sini untuk membentuk anak tu mempunyai keyakinan diri, karakter yang sangat kuat memang dari kecil. So anak-anak ni seperti kain putih, apa yang kita corakkan itulah terbentuk jadinya. Jadi kalau silap langkah, silaplah kita punya cara dia. So kalau kita nak corak dia jadi macam harimau, kita kena membentuklah corak harimau. Begitulah cara dia lebih kurang. Okay. Dan kita kena ingat juga fitrah kanak-kanak ni, mereka memang cara kerja mereka adalah bermain. Sangat sedih buat masa ni dalam pendidikan awal kanak-kanak sekarang terlalu menekan akademik. Daripada kecil pun akademik. Macam seolah-olah mereka ni dah lepas tadika terus masuk universiti. Saya memang sangat tak setujulah benda ni. Dan seharusnya kanak-kanak ni dibiarkan bermain. Ada kadang-kadang tu parents dia komplain, kenapalah taska tu asyik main je, lain tak ada ke? Tapi memang itulah fitrah dia. Kanak-kanak ni kita kena mesti bebaskan mereka bermain. What we call as free play, unstructured play. Maksudnya memang dia orang yang membentuk apa yang mereka nak belajar pada hari itu. Dalam PKP ni memang banyak kekangan, banyak indoors, tak ada outdoor. Jadi kita kena maximiskan dia punya apa orang kata cara pemikiran mereka. Sebab kalau kita kungkung mereka macam masa waktu PKP kan, penjarakan sosial, and then ada pula taska-taska letak bentuk 4 segi lah, tak boleh keluar, duduk sini je. Itu maknanya kita dah mengongkongkan kanak tu. Jadi dari awal bila kita start bentukkan dia 4 segi keliling mereka, so mereka sediakan wall untuk tidak berfikiran luar daripada kotak. So ini sangat kesian ya. Sebenarnya kita kena biarkan mereka bermain, sebab dari bermain ni akan membentuk kekuatan dalam diri mereka, daya tahan mereka, cara penyelesaian masalah. Sebab kalau kita tengoklah masa kita kecil main pun, even sekarang kalau kita main pun kan, kita main game PUBG apa benda yang selalu kita buat kanak-kanak main ni,
Itu semua kita perlukan cara pemikiran untuk penyelesaian. Sama juga macam kanak-kanak ni, bila dia main masak-masak, walau perempuan atau lelaki, kalau dia main masak-masak, kalau kita nak masak, mana dalam imajinasi mereka api itu panas. Jadi dari situ kita dah membentuk karakter mereka untuk ketahanan untuk menyelesaikan masalah. Tak mana dia perempuan atau lelaki. So kalau anak perempuan tiba-tiba dia bermain untuk bertukar-tukar, kita jangan halang. Sebab itu pun adalah salah satu orang kata pembelajaran untuk mereka untuk masa hadapan. Maknanya kalau kerusi tu patah, boleh duduk ke tak? Apa perlu buat next? Kena betulkan dulu. Macam mana nak betul? Itu adalah pembetulan. Kalau kita tengok sebenarnya dari awal lagi kita dah ajar kemahiran pada kanak-kanak. Kita tak mula dengan akademik, kita mulakan dengan skill. Ya? And then lagi satu, ibu bapa jangan orang kata bila tengok, bila saya kata bermain, biar anak main dah. Bukan begitu. Bila kita kata bermain, maknanya kita kena ambil tahu. Bila dia bermain, kita bermain bersama dengan mereka. Macam contohnya macam main masak-masak lah. Kita tanya dia, adik masak apa? Nanti akan datangkan kita. Mereka akan suka bermain dengan kita. Nanti tanya, ibu nak makan apa hari ni? Nanti kita cakap lah, ibu nak air kopi panas. So dia akan tahu panas, artinya berhati-hati. So dia akan bawa, kita akan tengok cara dia bawa cawan tu pun perlahan-lahan walaupun sebenarnya hanya bermain. Jadi dari sini kita dah membentuk kemahiran untuk kanak-kanak tu. Kalau panas, bawa berhati-hati. Nanti kita tepi-tepi air panas. Dia ikutlah apa yang dia nampak pengalaman keliling dia. So ini cara kita membentuk kemahiran kat kanak ni. So sebenarnya dia kecil, kita dah mula dah dengan kemahiran. Okay. And then lagi satu, ibu bapa kena ambil peduli tentang perkembangan kanak-kanak ini. Cara dia mudah. Bila kita hantar ke Taska atau Tadika, perhatian Taska bukan tempat kanak-kanak tidur sahaja, bukan. Tidur makan, bukan. Di sinilah pembentukan seorang manusia bermula. Maknanya kita membentuk kanak-kanak tu dari segi fitrah dia, kesihatan dia, situlah di Taska. Jadi jangan terlampau akademik. Kalau akademik, mana kita akan melahirkan anak-anak robot. Bila kita bagi dia bermain semua, kita membuatkan kanak-kanak itu mempunyai kemahiran untuk berfikir dan macam-macam. Dia punya skill dia akan sangat tinggi. Okay? Jadi ibu bapa sentiasa berbincang dengan pengasuh pendidik awal kanak-kanak di Taska dan Tadika untuk melihat perkembangan kanak-kanak tu. Dia kecenderung kepada mana? Apakah dia punya kekuatan dan apakah kelemahan dia? Kemudian yang kekuatan dia tu walaupun dia macam, alamak anak lelaki saya ni suka masak. Janganlah pula kita tiba-tiba, nak jadi pondan lah, nak jadi itulah, jangan. Kita raikan kekuatan dia. Apa sahaja kekuatan dia kita raikan. Dan apa pula kelemahan dia, kita cuba untuk beri kebaik, menaikkan kelemahan dia sebaik yang mungkin. Mengikut taraf dia. Kita jangan paksa sebab kita tahu setiap orang unik. Macam saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, walaupun dulu saya belajar, lama lah juga saya belajar IT, saya belajar juga management, tapi end up inilah dunia saya rupanya, pendidikan awal kanak-kanak. Jadi setiap kita berbeza kan. Jadi kita biarkan mereka untuk berfikir sendiri apa yang mereka nak. Kita sebagai ibu bapa, kita raikan kekuatan mereka. Jadi lebih memudahkan untuk anak-anak ini untuk fikir apa sebenarnya. Okay? Sebagai contoh kan memang sangat cemerlang dalam straight A's, sentiasa straight A's. Tapi apa yang sangat bagus ibu bapa dia, bila ketiga dia nak habis SPM mak bapak dia tak paksa dia nak masuk universiti ke apa. Bila dia tanya, okey, apa yang nak buat? Okey, dalam ini semua yang mana sangat memerlukan skill. So dia kata, okey, what next do you want to do? Nak masuk universiti ke apa? Universiti ni macam banyak akademik lah ibu. Dia kata, boleh tak kalau dia nak ambil bahagian TV? So dia memang buat TVET. Dia masuk college vocational, dia belajar kemahiran. Kalau masa zaman saya dululah kan, maksud dia zaman anak-anak saya ni, kalau yang tua lah, kalau masuk bahagian vocational, lama itu mesti tak pandai. Padahal ini straight A student. So bila dia straight A student, dia masuk dalam bahagian vocational, dia sangat excel. Dan kawan-kawan sekeliling dia semua pun memang bersungguh-sungguh buat nak excel macam dia. Sangat excel. Dia dapat pekerjaan, bila habis dia terus dapat pekerjaan dan dapat bukan bermula dari bawah walaupun dia sebab dia sangat cemerlang, dia terus
dapat apa ni orang kata bahagian penyelidikan. Lepas tu dari barulah lepas dia dah bekerja, memang bos dia tengok, wah excellent budak ni. Tu bos dia bertanya, kenapa you tak masuk universiti? Kenapa tak ada diploma? Kenapa you buat TVET? So dia kata because dia nak skill. Sebab dia tak ada pengalaman kerja, so kemahiran yang dia belajar di kolej-kolej vocational ni membantu dia untuk memahami lagi apa yang kekurangan yang dia ada. So lepas dia dah bekerja few years, dia baru ambil degree dia, baru dia ambil master dia. So saya rasa itu adalah yang sangat bagus lah. Maksudnya tidak semua semua tuju kerja tu memerlukan terus akademik, dan tidak juga semua hala tuju tu perlukan semua contohnya sebagai doktor, surgeon pakar surgeon. Kita tak boleh suruh orang tu terus pergi bedah orang ke apa, tak boleh terus kepada kemahiran. Tapi apa yang perlu, dia kena masuk dulu universiti, belajar dulu yang perlu teori dia semua, dah dapat walaupun macam tu kan, dia dalam tahun kedua tu sendiri pun dah start mula mereka akan hands on dengan pesakit. Maknanya dia akan buat macam SLDN lah, dua-dua kena buat. Jadi dan mereka perlukan orang yang pakar sahaja yang boleh mengajar. Jadi kalau kita tengok kat sini memang sangat memerlukan kepakaran, skill tu memang penting. Jadi bila untuk jaga, lepas you grad jadi doktor, lepas jadi doktor you kena kerja dulu. Kerja, dapatkan kemahiran, belajar betul semua, then only you boleh diiktirafkan sebagai seorang surgeon. Jadi secara rekasnya, kehidupan kita ni semua memang kita perlukan kemahiran. Jadi ibu bapa jangan risau anak kata dia tak nak masuk universiti tapi dia masuk sekolah vocational. Anak saudara saya pun ramai masuk sekolah vocational tapi semua tip-top student. Jadi saya selalu macam agak sedih jugalah bila kita tengok, bila iklan untuk vocational ni orang selalu kata kalau anda gagal SPM, anda tak dapat masuk mana-mana universiti. Sepatutnya kita tak boleh kata gitu. Kita patut katakan jika anda cenderung dalam kemahiran, sila masuk vocational. Cuba elakkan penggunaan anda tak dapat masuk universiti, anda gagal SPM. Cuba elak benda tu. Okey Puan. Yang tu kita akan ulas dengan lebih detail nanti. Okey. Terima kasih Puan. Betul tu Puan Nisa. Apabila kita bercakap mengenai karakter anak-anak ni, tadi seperti Puan Nisa beritahu bahawa setiap anak-anak ini adalah unik. Jadi kita menggalakkan bermain itu adalah satu pelajaran sebenarnya. Yang mana ibu bapa zaman sekarang terlalu menekankan akademik. Dengan tuition pelbagai adalah sekolah buku berat. Zaman kita dulu, zaman saya dulu lahir, saya ni umur dah 40 tahun. Jadi zaman yang lahir tahun 80-an ni kami dulu tak banyak pun. Kalau IPSA 4 subjek saja. Sekarang IPSA dah tak tahu lah masih lagi dia tak panggil IPSA kan. Dia panggil dah lupa dah apa nama peperiksaan tu. Banyak subjek, anak saya kena belajar sains dan macam-macam. Jadi memberatkan anak-anak ni dengan terlampau akademik, kadang-kadang tidak menguntungkan kanak-kanak lelaki lah, sebab kanak-kanak lelaki ni dia ada karakter berbeza dengan perempuan yang boleh baca fokus. Nanti Puan Anissa boleh ulas lanjut lepas tu. Jadi untuk ibu bapa pula tadi Puan Anissa beritahu perlu bincang dengan penjaga, perlu meraihkan bakat anak-anak, jangan memaksa apa yang kita suka sedangkan anak-anak tak suka. Dan mereka mungkin ada bakat yang terpendam, yang ada keunikan yang tersendiri. Terima kasih Puan Anissa atas ulasan yang cukup baik berdasarkan pengalaman sendiri dan juga pengalaman dalam kehidupan dan juga organisasi. Jadi masih lagi dalam persoalan dipanggil apa ni minat dan juga bakat ni. Jadi yang ini saya nak tunjukkan kepada Tuan Amir lah sebagai Presiden Animas, Tuan Amir Hamzah. Sebab apa Tuan Amir? Kadang-kadang bakat minat ni kerana faktor raka sebaya. Dulu saya ketika zaman-zaman Usop Sontorian terlampau famous, saya berminat nak jadi animator tapi tak jadi kartunis pun sebab tak ada bakat. Tapi sebab kita tengok suasana tu kan, kawan-kawan semua sebab peranan masa tu media dan juga sebagainya, kita rasa kita nak buat macam benda yang orang lain nak buat tapi sebenarnya kita tak mampu. Jadi mungkin Tuan Amir boleh sikitlah bincang ulaskan macam mana nak macam apakah faktor sebenarnya yang mempengaruhi lah bakat karakter, ada kerana rakan masyarakat ataupun apa sebenarnya yang perlu kita buat berdasarkan faktor-faktor pengaruh ini. Dan juga hala tuju yang harus dipilih. Terima kasih. Dipersilakan Tuan Amir. Terima kasih Tuan Moderator. Saya ingin menarik perhatian kita kepada perbincangan Puan Anissa tadi berkenaan dengan bagaimana membentuk karakter anak-anak.
Puan Anissa sebut tadi tentang jangan kurung mereka dalam kotak. Jangan letak mereka dalam boundary yang kecil dan beri mereka ruang yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada ruang cikgu kerana hari ini beri ruang kepada kita semua untuk berforum bersama dan memberi ruang untuk kita berkongsi pandangan-pandangan untuk sama-sama kita menarik masyarakat kepada menghargai perbezaan antara saluran akademik dan juga saluran kemahiran. Seperti inilah. Jadi, mengimbau balik semasa zaman kanak-kanak saya, arwah ayah saya memang menyediakan satu papan hitam yang besar dekat rumah untuk saya menconteng di situ. Jangan bagi saya conteng di dinding, di tempat-tempat lain. Dia bagi saya kapur dan sediakan papan hitam ni untuk saya guna. Lukislah apa kau nak dekat sini. Dan semasa saya kecil, saya memang seorang yang agak pendiam dan bersendiri. Saya suka ruang kecil, saya duduk bawah meja, tutup dengan kain. Saya buat kerja saya kat situ, saya melukis, saya menconteng dalam buku-buku. Jadi, tetapi saya diberi dorongan yang sangat kuat oleh ayah untuk membaca majalah kartun. Dia melanggan majalah gila-gila untuk saya baca. Jadi dekat sana dia telah memberi saya satu mengatur minat kita dan mengasuh kita supaya apabila kita meminati sesuatu, berilah ruang yang seluas-luasnya dan bagi dorongan. Jadi macam berbalik kepada keperluan kita di sekolah, kanak-kanak ni akademik memang tidak dinafikan adalah satu keperluan, memang sangat perlu. Bila kita bekerja, kerjaya kita juga akan dipengaruhi oleh akademik ini. Buat animasi juga memerlukan akademik, memerlukan matematik, jadual, time frame. Ini semua adalah matematik dan juga bagaimana melukis pergerakan melibatkan fizik. Sebenarnya tetapi itu adalah satu pembelajaran yang kita boleh dapat dalam perjalanan kita melalui program kemahiran yang kita tempuhilah. Saya berpandangan bahawa keperluan di sekolah, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat sangatlah penting untuk mengatur dan membimbing kanak-kanak, remaja, pelajar-pelajar sekolah bahawa meraihkan perbezaan antara minat, kecenderungan, akademik, pengajian yang tinggi. Ini semua adalah aturan-aturan hidup yang boleh kita lalui mengikut keseimbangan dan keperluan masing-masing. Bukan semua orang perlu dididik dengan pengajian yang tinggi kerana di sana ada aliran pengajian tingginya, tetapi juga kita banyak juga ruang pekerjaan yang melibatkan kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi juga adalah satu bentuk dan satu kepentingan dalam negara, kerana tanpa kemahiran tinggi, negara juga tidak boleh menuju status negara maju. Sebab itu dalam apa juga bidang, baik bidang perfilman, bidang apa juga, memanglah kena ada keseimbangan. Ada pihak manajemennya, ada pihak pengurusannya, ada pihak penggubal dasarnya, ada tukang buat kerja. Jadi ini adalah gabung jalin yang sepatutnya kita raikan dalam kelompok bernegara ini. Saya tertarik dengan pandangan Puan Anissa tadi berkenaan dengan iklan vocational kan. Gagal masuk vocational. Jadi kita kena sampai masalah kita ubah iklan-iklan sebegini dengan bentuk motivasi yang lebih baik, kerana apabila kekurangan tenaga mahir dalam semua bidang, kita juga akan menyebabkan berlaku pengangguran kerana tidak boleh diisi dengan pegawai-pegawai, pekerja-pekerja berkemahiran dalam bidang-bidang yang memerlukan kemahiran. Satu masa dulu saya pernah terlibat dengan menjadi penasihat di college vocational Baitul Mal. Baitul Mal punya college. Mereka ada masalah tentang bagaimana pekerja membancuh simen, menyusun batu-bata tetapi gagal matematik. Bila gagal matematik, sijil tidak boleh diberikan.
Jadi saya melihat perkara ni perlu kita seimbangkan bagaimana kita meletakkan matematik kepada tukang baju simen ini. Nilai setakat mana. Okay. Jangan terlalu samakan matematik akademik dengan matematik bancuh simen. Budak ini boleh bancuh simen dan boleh susun batu-bata dengan cantik, tetapi dia gagal kerana salah kira matematik batu-bata tu. Jadi bagaimana kita nak memberi mereka satu pandangan bahawa mereka sebenarnya bukan gagal, tetapi mereka sangat berkemahiran dan sangat diperlukan dalam negara kita. Itu faktor dorongan masyarakat dan juga keseluruhan komuniti dalam negara, baik media sosialnya, TV-nya, beritanya, surat khabarnya, di pihak Kementerian Sumber Manusia misalnya, perlu lebih pergiatkan pengiklanan untuk menyertai skim TVET, sijil kemahiran, vocational. Jadikan dia seiring dengan Kementerian Pengajian Tinggi punya pencapaian. Kita jangan rendah-rendahkan bidang-bidang ini dalam negara kita. Jadi menyentuh tentang minat memang faktor utama dalam sesuatu pilihan pekerjaan sebenarnya. Dari kecil kita boleh melihat anak-anak, adik-adik kita meminati satu-satu bidang, maka kita beri dorongan yang secukupnya. Saya selalu tidak pernah mengganggu anak saya punya minat, dan mereka skor A di sekolah, tetapi mereka juga dibebaskan untuk membuat apa saja yang mereka minat. Bermain muzik, melukis, apa saja yang mereka minat. Saya tidak pernah kata ini tak boleh, kamu kena tumpu pengajian di sekolah je. Dan saya tidak menghantar anak saya tuition, tetapi mereka juga boleh skor A. Kerana saya melihat kemahiran, minat, hobi ni dia juga mendorong akademik mereka ke arah yang lebih tinggi, kerana membantu mencernakan otak dalam semua segi. Dia tidak beku di sebelah, kan? Dia tidak menggunakan sebelah otak, dia menggunakan kedua-dua bahagian otaknya. Dorongan yang menarik kepada soalan itu, dorongan siapa yang sepatutnya kita mendorong seseorang untuk menceburkan diri dalam bidang kemahiran tinggi. Bagi saya, dorongan pertama memanglah keluarga. Ibu bapa, sanak saudara, adik-beradik, dia perlu bebaskan. Tadi saya sebut ayah saya bagi saya satu papan hitam. Itu dorongan pertama yang saya dapat. Dorongan yang kedua adalah ketika saya habis SPM tahun 1993 tu, saya mula berminat untuk menjadi pelukis kartun. Niat tu nak jadi kartunis. Saya pergi hubungi majalah Ujang pada masa tu. Saya minta kerja. Di sana ada iklan untuk mencari pelukis animasi. Dia tak tulis iklan pelukis animasi lah, dia tulis pelukis kartun siri TV dia tulis. Jadi saya rasa saya nak cuba bidang ni, kerana Sang Kancil dan Monyet telah memberi saya inspirasi untuk mengatakan bahawa orang Malaysia juga mampu membuat animasi. Jadi saya terus ke majalah Ujang dan minta bekerja untuk masuk dalam produksi Usop Sontorian tadi. Dalam masa sama, di kampung, ayah saya mendapat surat tawaran untuk saya sambung belajar di Perantis Petronas di Terengganu sebagai perantis pegawai-pegawai Petronas. Maka saya menolak pilihan Petronas itu dan saya pilih untuk bekerja di majalah Ujang di syarikat penerbitan Usop Sontorian. Dan ayah saya mendorong saya. Dia tidak marah dan juga tidak menghalang pilihan itu. Maka dia kata kalau itulah pilihannya, teruskan dan buat betul-betul. Alhamdulillah pada hari ini saya masih lagi membuat animasi dan berada dalam bidang kemahiran animasi ini dan membantu mengajar pula adik-adik di kolej-kolej sekarang dan juga termasuk guru-guru mereka. Kami bersama-sama dalam persatuan animasi untuk terus menjadikan bidang animasi sebagai bidang kemahiran tinggi yang bergabung baik dengan sisi akademiknya dan juga sisi kemahirannya. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Maknanya jelaslah daripada Tuan Amir bahawa dorongan, minat, bakat ni banyak faktor.
terutamanya ibu bapa lah memainkan peranan dan juga minat sendiri untuk explore bakat-bakat yang ada berdasarkan dorongan ahli keluarga juga. Dan of course rakan-rakan mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi apa yang kita nak buat, betul tak? Tapi dalam sama juga minat itu juga pastinya daripada rumah sendiri, iaitu orang terdekat dengan kita, iaitu ibu bapa kita sendiri. Jadi tadi pun Tuan Amir menyentuh mengenai industri tinggi, high impact industri kan. Jadi saya nak kembali kepada pemain industri sendiri, iaitu Tuan Firdaus sebagai seorang industri player lah. Jadi apakah pandangan Tuan terhadap graduan TVET, dan kedua, adakah TVET ini mempunyai potensi besar melibatkan demand daripada pihak industri, sebab Tuan Firdaus terlibat dalam industri kreatif, dalam pembangunan banyak industri-industri yang melibatkan juga filem dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan Firdaus boleh tolong huraikan. Buka mic Tuan Firdaus. Unmute ya. Unmute. Tak dengar suara Tuan Firdaus. Okey, Assalamualaikum. Dengar suara? Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kata kita ikutkan sebenarnya pemain saya sebagai pemain industri dan pandangan saya terhadap graduate TVET ni, saya sudah meniaga sekurang-kurangnya lebih kurang 20 tahun. Jadi kat situ sepengalaman saya mengambil berbagai-bagai jenis pekerja yang pernah kerja dengan saya, berhenti dengan saya, ada student-student praktikal, dan sampai kini saya masih lagi meneruskan ambil budak praktikal daripada universiti sampai ke peringkat kemahiran. Jadi kat situ apa yang saya tengok tentang graduan TVET ni, mungkin boleh ditambah baik daripada segi komunikasi. Kebanyakan pelajar-pelajar universiti yang masuk dalam industri memang dia memang ada communication skill yang memang berbeza dengan kemahiran. Jadi kat situ sebenarnya bila kemahiran ni kita dengan budak-budak yang mahu masuk keluar daripada kemahiran ni, memang communication skill dekat situ sebenarnya memang kena ditambah baik sebenarnya dekat situ saja. Jadi kat situ sebenarnya daripada pengalaman saya dengan pelajar-pelajar TVET ni, kebanyakannya saya sendiri pun sebenarnya memang pelajar TVET, memang sebenarnya potensi tu sangat besar. Sangat besar. Kenapa saya kata sangat besar? Sebab dia menjurus kepada kemahiran. Maksud dia memang praktikal yang sebenarnya memang kita memang buatlah. Maksud dia dalam industri macam saya, industri animasi dan multimedia. So kat situ sebenarnya skill ni memang yang utama daripada akademik. Jadi kat situ sebenarnya untuk kebolehpasaran dan perkembangan kerjaya daripada pelajar-pelajar TVET ni, dekat situ sebenarnya memang kita membagi peluang kepada diorang. Maksudnya kita tak tutup peluang. Di mana sebenarnya kalau kata keluar daripada universiti, you mesti duduk di bahagian management. Macam Tuan Amir, Presiden cakap tadi. Jadi sebenarnya keseimbangan tu penting. Keseimbangan itu penting di mana sebenarnya kita macam syarikat saya sendiri sebenarnya memang 40% terdiri daripada bahagian management dan 60% terdiri daripada pelajar-pelajar yang perlukan skill yang tinggi sebenarnya. Jadi kat situ sebenarnya kalau kita tengok kedua-dua antara management dengan kemahiran ni memang sebenarnya saling berkait. Dan sebenarnya memang kalau kata kalau tak ada salah satu daripada elemen ni, memang kalau ikutkan sebenarnya bisnes pun tak boleh jalan lah daripada sudut industri. Jadi kat situ sebenarnya kalau saya nampak permintaan kalau ikutkan di mana industri pun perlu dibagi juga sebenarnya keterangan tentang kualiti dan orang cakap pelajar-pelajar TVET ni apa dia punya outcome dia. So kat situ sebenarnya industri akan dapat idea, oh pelajar TVET keluar dia macam ni, pelajar ni keluar dia macam ni. Dan sebenarnya memang kalau kita tengok di sekolah pun sekarang sebenarnya memang dia dah ada ujian psikometrik di mana sebenarnya
student budak-budak yang belajar di sekolah ni memang dah tahu dah kecenderungan dia ke arah mana. Ada yang memang skill, ada yang akademik. Jadi kat situ sebenarnya daripada peringkat sekolah lagi, memang diorang dah hari ni lah, sekolah hari ni memang dia dah tahu dah dekat mana sebenarnya kecenderungan diorang masing-masing. Jadi kat situ kita kena bagi galakan lah. Jadi sebab saya sebagai industri sebenarnya memang percaya TVET ni memang boleh pergi jauh sebab memang dia ada satu elemen yang memang penting dalam sesebuah organisasi. Jadi kita tak boleh nak membelakangkan TVET ni. Jadi cuma saya punya pandangan peribadi saya, dia perlu diberi promosi yang lebih dan persepsi masyarakat terhadap TVET punya TVET ni kena berubahlah kat situ sebenarnya. Jadi kat situ sebenarnya bila kita tengok balik laluan kerjaya dalam TVET ni memang ada. Jadi saya ambil pada diri saya sendiri sebenarnya, memang saya habis lepas tahap 4 management dalam bidang animasi dan multimedia, memang sebenarnya saya terus praktikkan dan terus membuka perniagaan sehingga kini. Jadi kat situ memang dia memang sangat praktikal dan memang membantu banyak lah sebenarnya. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Firdaus. Maknanya dari segi perspektif pemain industri, TVET ni memang highly demand sebab elemen penting dalam pembangunan ataupun pergerakan organisasi melibatkan practicality yang bukan sekadar mata-mata teori dan ini mungkin silap-silap mungkin kurang, mungkin highly demand tetapi penawaran pula kurang. Sebab itulah kita jarang dengar lah mereka daripada TVET ni. Kalau mereka dari universiti memang betul. Dia dilaporkan oleh Kementerian Pendidikan, mereka daripada universiti menganggur tu setiap tahun lebih beratusan ribu kan. Tapi kalau daripada TVET ni kadang-kadang saya silap dekat luar negara pun boleh bekerja. Dan dekat mana-mana boleh bekerja termasuk sebagai usahawan pun sendiri. Jadi terima kasih Tuan Firdaus, cukup jelas bahawa industri memang menerima, cuma tadi Tuan Firdaus menekankan aspek promosi, aspek persepsi sajalah. Daripada industri tak ada masalah. Jadi ini berita baik kepada mereka yang ingin ataupun yang telah menceburi dalam TVET. Jadi saya sebelum kita pergi kepada Tuan Omar, saya perlu rasa dulu sebab Tuan Omar ni gagasan besar melibatkan kerajaan, melibatkan DASA. Kita nak dengar dulu pendapat daripada King Rizan dulu. Kepada Tuan Rizan lah. Kita nak bercakap mengenai persepsi. Tadi Tuan Firdaus menyebut persepsi kan. Jadi dia ada relate lah tadi dengan apa yang dah dibahaskan. Setiap panelis ni alhamdulillah lah semuanya berkait rapat perbincangan kita ni. Dia akan berangkai-rangkai. Jadi tadi persepsi masih lagi wujud bahawa TVET ni last choice. Tadi pun Puan Nisa ada sebut. Oh, iklan pilihan terakhir kan. Tuan Aim pun sebut juga persepsi pilihan terakhir baru nak pergi TVET. Padahal TVET ni high demand, permintaan tinggi. Jadi adakah ini macam mana nak mengatur persepsi ini? Sebab orang menganggap mereka yang keciciran, yang tercicir. Jadi pandangan Cik Rizal lah, orang yang aktif dalam kemahiran melihat sebenar di lapangan. Adakah persepsi ini menyebabkan orang kurang minat untuk TVET dan apakah langkah mengatasi persepsi yang negatif ini? Silakan King Rizal untuk mengulas. Terima kasih moderator Fendi. Kadang-kadang kita kena terima hakikat bahawa persepsi itu memang wujud dan semakin hari semakin membesar dan melebar. Malangnya yang dipersalahkan adalah adik-adik kita, para belia kita, para lepasan sekolah yang dilabel tidak minat belajar, malas dan sebagainya. Sedangkan kita selalu dan acap kali terlepas pandang bahawa banyak sokongan yang perlu diberikan kepada generasi muda kita itu tidak benar-benar dirasai oleh anak muda kita. Okey, atas sebab itulah mereka akhirnya mewujudkan budaya mereka sendiri, komuniti mereka sendiri yang bukan saja semakin jauh dengan minat untuk belajar kemahiran, bahkan juga semakin jauh juga minat untuk belajar bidang akademik. Mereka lebih bersifat terus masuk ke alam kerjaya dengan kelayakan akademik yang rendah maupun yang paling rendah. Okey.
ini boleh kita lihat dalam 2, 3, 4 tahun kebelakangan ni apabila kemasukan belia kita ke institusi latihan kemahiran awam dan juga swasta maupun ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta, semakin hari semakin saban waktu semakin merosot. Dia bukan disebabkan dengan pandemik COVID-19 ataupun ledakan revolusi industri 4.0, tetapi di mata anak muda ini ialah sistem-sistem pendidikan yang ada di negara kita ni sudah tidak dilihat cool di mata mereka, sudah tidak dilihat seksi dan sudah tak updated di mata mereka. Ini kerana teknologi telah mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara bekerja anak muda kita, remaja kita, bahkan kanak-kanak. Okey. Sedangkan approach kita kepada generasi muda ini masih lagi bersifat 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun ke belakang. Sedangkan anak muda kita semakin terdedah dengan maklumat di hujung jari, bahkan mereka boleh melihat apa yang diajar oleh guru itu sama ada betul ataupun tidak. Okey, dan ini tidak dipertingkatkan lagi cara kita untuk menyantuni anak-anak muda kita. Sebab itulah akhirnya keadaan itu telah meletakkan minat mereka untuk melanjutkan pelajaran ke aliran-aliran TVET khususnya ni, kan dia semakin hari semakin jauh. Dia bukan sebab TVET itu pilihan kedua. Tidak, bukan. Saya tidak katakan TVET itu pilihan kedua. Tetapi TVET itu perlu benar-benar dekat dengan hati anak muda ini dengan cara kaedah-kaedah latihan yang lebih sistematik, yang cool, yang tidak membebankan. Sebab anak muda ni kita kena faham, dia mahukan sesuatu yang jelas hala tujunya. Mereka mahukan jaminan kejayaan masa depan mereka itu juga jelas. Suka ataupun tidak suka, kita selalu lihat di sekolah khususnya, bila sebut peluang lanjutan belajar kemahiran ini adalah kepada pelajar-pelajar kelas hujung. Okey, ini satu budaya yang sukar dan amat sukar sekali untuk kita ubah. Sebab di sekolah ini kita bergantung kepada guru bimbingan, kaunseling dan kerjaya. Tetapi mereka guru bimbingan, kaunseling dan kerjaya ini juga sudah terbeban dengan isu-isu sosial di sekolah. Maka dia terhenti sekadar guru bimbingan kaunseling. Tetapi guru bimbingan kaunseling dan kerjaya yang bab kerjaya itu, mereka sendiri pun tidak mempunyai maklumat yang jelas tentang apakah kerjaya masa depan. Jadi macam mana kita nak meletakkan TVET itu sebagai pilihan utama, sedangkan di peringkat sekolah ini mereka belia-belia pelajar-pelajar kita didedahkan dengan sekolah ke universiti, bukannya sekolah ke kerjaya. Jadi kalau kita dapat terapkan pemikiran dan doktrinisasi dalam kepala anak-anak remaja kita tentang sekolah ke kerjaya, maka dia akan tahu, okey, dia ingin menjadi seorang pakar dalam bidang otomotif, tidak semestinya dia masuk ke Universiti Teknologi Malaysia. Dia mungkin boleh masuk ke IKBN ataupun ILP walaupun keputusan akademik dia, result dia bagus. Sebab dia nampak bahawa kerjaya di masa akan datang itu adalah kerjaya yang benar-benar dia minat dan boleh memberikan pulangan kesejahteraan ekonomi kepada diri mereka. Sebab itu saya di bawah projek Belia Mahir, kita tidak lagi mahu memikirkan TVET itu sebagai pilihan kedua ataupun tidak. Tapi yang lebih kita tekankan adalah pendekatan sekolah ke kerjaya. Dan pemahaman ini kita perlu gerakkan kepada guru-guru di peringkat sekolah, khususnya guru bimbingan kaunseling dan kerjaya, dan sesi-sesi penerangan untuk kerjaya masa depan juga perlu dihadam dan ditekankan kepada guru bimbingan kaunseling dan kerjaya ini, supaya mereka ini dapat menjadi ejen penyaluran maklumat kepada adik-adik kita di peringkat sekolah itu lagi, yang bermula mungkin daripada tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5 dan seterusnya. Okey, jadi itu mungkin lontaran awal untuk 5 minit yang pertama ni, Fendi. Terima kasih. Okey, terima kasih King Rizal. Memang sangat mantap sekali lah, sebab jelas bahawa persepsi itu dibentuk kadang-kala. Tadi Puan Anissa sebut mengenai daripada peringkat kanak-kanak, early education.
kemudian mak bapak harus bentuk. Dan King Rizal pula menekankan aspek di peringkat sekolah sendiri. Guru-guru sendiri kena faham bahawa sekolah ini bukan hanya untuk ke universiti, tapi juga sekolah boleh membina tempat untuk membina kerja yang bagus. Daripada sekolah lagi kena ada persepsi yang betul. Dan mungkin juga saya kongsikan kepada para peserta pengalaman saya sendiri ketika saya mengembara ataupun belajar di Jerman. Saya juga pergi ke South Korea. Kalau di Jerman, mereka telah bentuk bakat tu seawal 10 tahun, umur 10 tahun dah decide sama ada nak ke sekolah teknikal ataupun ke sekolah rendah akademik. Jadi mereka dah decide awal ketika umur 10 tahun. Habis macam SPM, mereka dah betul jadi profesional. Kita masa SPM, belajar sampai SPM tapi akhirnya subjek banyak, boleh kerja cashier je, boleh 7E je. Padahal macam-macam belajar. Anak saya rasa dah 8 subjek. Baru sekolah rendah. Dulu saya PSA 4 subjek sahaja. Pening. Jadi benda ni kita harus fikirkan. Jadi usaha King Rizal ni dengan belia mahir itu sangat hebat. Sebab beliau tokoh belia antarabangsa, beliau faham sebenarnya apakah kehendak dunia masa kini dalam konteks TVET. Tahniah ucapkan kepada panelis lah. Sebab uraian tu memang saling berkait rapat dan kita ni sebenarnya sehati sejiwa. Alhamdulillah. Tidak ada percanggahan dalam ulasan panelis kita pada pagi ini. Dan sekarang ni paling penting. Ini yang paling penting sebab melibatkan dasar, melibatkan satu bentuk orang kata apa policy making lah. Sebab ini daripada Tuan Omar kan, daripada agensi Jabatan Kerajaan dan sebagainya. Jadi Tuan Omar, di peringkat yang lebih besar kan, mungkin Tuan Omar boleh ceritakan macam mana pula, sebab kita dah beritahu tadi persepsi, penerimaan, character building, faktor penerimaan industri. Tuan Amir juga menyentuh mengenai dorongan hala tuju dan sebagainya kan. Sekarang yang paling penting sekarang ni, kita nak tahu pula apakah unjuran sebenarnya kemasukan pelajar. Mungkin ada data dan fakta dalam yang ke bidang TVET dan apakah kejayaan-kejayaan yang telah berhasil dan juga mungkin boleh kaitkan juga dengan relatekanlah jabatan apa yang terlibat dan juga mungkin target 5 tahun dari sekarang dan sebagainya. Silakan Tuan Omar. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Effendi Zulkifli. So, kalau apa yang Tuan Moderator ketengahkan soalan itu adalah lebih berbentuk kepada unjuran kemasukan ataupun enrolment dalam erti katanya anak-anak kita ke dalam bidang TVET dan apakah hasil daripada kemasukan tersebut dan bagaimana kita kata nak melihat output yang telah dikeluarkan oleh negara. So rata-rata saya cukup bersetuju dengan awalan yang dimulakan oleh Puan Anissa tadi berkaitan dengan pembentukan karakter kanak-kanak kita mulakan membawa kepada persekolahan, membawa kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi kita tengok ini ada satu keterangkuman yang mana di hujung keterangkuman itu adalah persepsi negatif ataupun second choice of TVET itu perlu dibuang. Okay? Lagi-lagilah kita dalam konteks menghadapi pendigitalan negara dan juga dunia itu sendiri. Alright. Jadi untuk menjawab soalan Tuan Moderator ini, saya perlu berlandaskan kepada fakta. Kalau tak fakta, dia bahaya sikit. Alright, so fakta-fakta yang saya garap ini boleh diperoleh daripada kita punya website. Website Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu di www.dsd.gov.my. Alright, so bolehlah rajin-rajinkan diri untuk masuk ke dalam website tersebut dan segala fakta boleh diperoleh di dalam website tersebut. Dan fakta ini memang dikeluarkan setiap bulan. Kita perlu report kepada pengurusan tertinggi khususnya di Kementerian Sumber Manusia itu sendiri. Alright, so lanjutan daripada peranan visi misi JPK Kementerian iaitu di samping menjawab soalan yang diutarakan, ujuran kemasukan ke bidang TVET negara ini berlandaskan kepada fakta dan juga laporan yang saya maksudkan itu statistik jabatan sehingga Februari. Alright, bagi tahun 2021 adalah sebanyak lebih daripada 2 juta enrolment. Alright, 2 juta enrolment pendaftaran pelajar-pelajar TVET ini ke dalam bidang TVET ini dalam sistem persijilan kemahiran Malaysia atau lebih tepatnya fakta itu menunjukkan sejumlah 2,236,264 enrolment terkumpul kumulatifnya sehingga Februari 2021. So ini fakta.
Fakta ni saya tak boleh nak sangkal lah, memang itu adalah fakta. Tapi angka ini daripada dulu lagi lah, JPK, sebelum JPK ni dah ada MLVK, sebelum MLVK tu dia dah ada LLPPKK. Jadi garapan semua itu untuk 10 ataupun 20 tahun yang lepas itu adalah nilai jumlahnya. Alright, jumlah kemasukan kita kata anak-anak muda, pelajar-pelajar, pelatih-pelatih ke dalam bidang kemahiran. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah enrolment atau kemasukan pelajar ini ke dalam bidang TVET itu dia juga mencakupi pelbagai bidang kemahiran. Alright, di sinilah penekanannya itu, bidang kemahiran itu kita lihat dari sudut sijil kemahiran Malaysia tahap 1, very beginner. Lepas tu kita ada sijil kemahiran Malaysia tahap 2, sijil kemahiran Malaysia tahap 3 advance, diploma kemahiran Malaysia tahap 4 dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. Alright, so rangkuman daripada SKM tahap 1 sehinggalah kepada DLKM tahap 5 itu membawa kepada jumlah lebih daripada 2 juta enrolment. Alright, kita kata rakyat negara kita ke dalam bidang kemahiran. Okay, so jelasnya angka kumulatif kemasukan lebih daripada 2 juta ini memasuki bidang TVET ini secara jelasnya telah ditampung. Alright, telah ditampung enrolment ataupun kemasukan pelajar-pelajar kita ini ke pusat-pusat bertauliah awam. Kita ada Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun Pusat Bertauliah Awam yang mana data menunjukkan sehingga kini kita ada 532 pusat bertauliah awam yang bertaburan di seluruh negara, manakala kita juga ada pusat bertauliah swasta, Institut Latihan Kemahiran Swasta seluruh negara. Jumlahnya adalah 532, manakala Institut Latihan Kemahiran Awam jumlahnya adalah 799. Alright. So enrolment ke bidang TVET ini melatari 3,779 program. Alright. So pelbagai program kemahiran dari SKM tahap 1 sehinggalah ke SKM tahap 5. Menjawab soalan Tuan Rizan tadi berkaitan dengan kemerosotan ataupun banyak institusi latihan kemahiran swasta kita yang dahulunya jumlahnya pada saya lebih daripada 500, mungkin mencapai up ke 600 kepada 700, tapi dewasa ini ataupun sehingga kini kita melihat ada sedikit penurunan-penurunan yang berlaku dan ini mungkin salah satu sebab disebabkan oleh pandemik, itu mungkin part of it. Alright, tetapi seperti yang Tuan Rizan cakap tadi, kita boleh melihat benda ini secara lebih meluas, okay, secara lebih meluas. Alright, so hasil daripada kemasukan pelatih dan juga pelajar ini dalam bidang TVET, sebenarnya negara telah berjaya mengeluarkan sejumlah 1,087,838 persijilan kemahiran Malaysia. Alright, so ini adalah fakta mencakupi sijil kemahiran Malaysia tahap 1, tahap 2, tahap 3, DKM dan juga DLKM. Jadi secara totalnya bermula daripada LLPPKK membawa kepada MLVK, membawa kepada JPK. So jumlah sijil kemahiran, persijilan kemahiran Malaysia yang telah dikeluarkan oleh negara, secara jelasnya adalah lebih daripada 1.9 juta. So ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa dari masa ke semasa bidang TVET ini sudah mula mendapat atau berjaya menempatkan hati di kalangan masyarakat kita. Alright, dan secara tidak langsung sepanjang lebih daripada 10 tahun saya di Jabatan Pembangunan Kemahiran, saya melihat persepsi negatif itu mula berkurangan dan persepsi positif itu telah mula naik. Saya akan kongsikan lagi perkara-perkara yang penting lah. So daripada jumlah besar keluaran persijilan SKM negara itu, saya boleh katakan sejumlah 114,807 pekerja mahir, alright, telah dikeluarkan oleh negara. Ini adalah fakta, telah dikeluarkan oleh negara sebanyak 114,000, manakala bakinya berjumlah 1.8 juta pekerja separa mahir telah pun dikeluarkan oleh negara. Mungkin kita tertanya bagaimana kita nak kategorikan pekerja mahir dan juga pekerja separa mahir. Alright, so menurut MASCO, Malaysian Standards Classifications of Occupation, MASCO, bagi tahun 2013, pekerja mahir itu dikategorikan memiliki diploma kemahiran Malaysia dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Alright, so maksudnya level 4 dan juga level 5 itu dia membawa kepada pekerja mahir negara itu menurut MASCO lah. Manakala pelajar-pelajar ataupun yang memperoleh level 1, 2, 3 itu merupakan pekerja separa mahir.
Alright, so daripada masa ke semasa jabatan dan juga kementerian masih lagi bertengkur lumus melihat untuk kita naikkan peratusan pekerja mahir negara itu, dan yang hingga kini lebih kurang dalam 25% plus kepada 33% yang mana negara impikan. Itu kita masih lagi berlaku, masih lagi proses tersebut masih lagi berlaku. Jadi saya nak menjawab pula soalan berkaitan dengan kejayaan. Alright, so kalau kita bercerita tentang kejayaan, keberhasilan pelajar-pelajar yang mengikuti bidang ini, kalau saya nak orang kata nak gariskan itu, atau kalau saya nak tampilkan ikon-ikon itu, memang terlalu ramai. So kita ada dan benda ini memang sangat jelas membuktikan bahawa dengan adanya pengetahuan dan juga elemen kemahiran itu, dia akan memberikan impak yang begitu positif kepada individu, especially pelajar. Sebagai contoh, kita ada testimoni kejayaan SKM kita. Sebagai contoh, siapa tak kenal dengan perekat fashion negara kita, Sadikin Siddiq sebagai contoh. Siapa lagi tak kenal dengan kita punya Chef Mael, tukang kita punya tukang masak profesional kita. So ini semua lahir daripada sistem latihan kemahiran itu sendiri. So kalau ingin saya bawakan sebagai contoh, kita ada daripada Institut Latihan Perindasan LP Kuantan sebagai contoh, Encik Zanuri bin Ahmad, alright, yang anggaran gajinya melebihi daripada 11,000, yang mana beliau sekarang dengan syarikat UMW Synergetic Generations dan Berhad di Shah Alam berjawatan sebagai QA dan juga QC Inspector. Sijil tertinggi beliau adalah Diploma Teknologi Fabrikasi Logam dan graduate pada tahun 2010, dan itu adalah nilai gajinya. Dan kalau kita tengok di media masa, kita tengok sekarang ni very digital, kita boleh masuk dalam Google dan kita boleh type, kita boleh dapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kejayaan orang kata pemegang SKM dan juga diploma dalam bidang kemahiran. Itu jelas, alright, yang itu jelas dan memang tidak boleh nak dinafikan lagi. Dan banyak lagi, kalau ada informasi di jabatan saya itu memang terlalu banyak lah, alright, kalau kita nak tengok, memang sangat. So seterusnya membawa kepada bagaimana mutu latihan TVET negara juga yang cemerlang itu adalah disebabkan oleh sebagai contoh, kalau kita tengok soalan yang kalau kita tengok dekat sini, secara jelasnya kita punya mutu latihan TVET negara boleh diukur melalui lakaran-lakaran kejayaan yang saya cakap tadi itulah. Alright, so benda ini memang terlalu banyak, tetapi walau macam mana pun kita mesti ukur. Alright, so institut-institut kita telah hasilkan graduan-graduan sekian. So macam mana kita nak ukur graduan-graduan ini? So pertama yang saya boleh katakan, pengukuran itu kita boleh dasarkan dengan penglibatan negara kita membawa anak-anak muda kita ini ke pertandingan-pertandingan kemahiran dalam dan juga luar negara. Yang itu salah satu ukuran yang kita nak tengok lah. Yang mana kita tengok anak-anak muda kita berjaya mengharumkan nama negara. Sebagai contoh, pada tahun 2016 iaitu waktu ketiga ASEAN Skill Competition yang berlangsung di Kuala Lumpur, negara kita telah mengondol 22 pingat emas. Yang ini satu kejayaan yang sangat terbaik. Alright, kita juga telah mengenengahkan anak-anak muda kita ke pentas antarabangsa di World Skill Competition, yang mana pada tahun 2015 kita berjaya menggondol, membawa sebutir pingat, iaitu pingat gangsa. Walaupun dia itu adalah pingat gangsa, tetapi kita berjaya meletakkan anak-anak muda kita itu di peringkat antarabangsa. Yang itu yang kita perlu lihat. Alright, dan juga yang ini secara jelasnya memberikan impact yang begitu positif, yang mana persepsi negatif itu boleh kita tinggalkan dan boleh kita tidakkan dalam erti kata yang lebih tepat. So saya nak menjawab satu soalan daripada Tuan Moderator tadi berkaitan dengan jabatan yang mana, jabatan-jabatan yang mengkaji jumlah tenaga TVET yang diberikan oleh industri, dan apa tindakan-tindakan yang dibuat. Untuk pengetahuan, informasi-informasi, data-data dan statistik ini kita boleh peroleh melalui ilmiah. Alright, kita boleh melalui ilmiah. Ilmiah ini adalah Institut Maklumat dan juga Analisis Pasaran Buruh. Alright, di bawah Jabatan Statistik Negara. Alright, so maklumat ini kita boleh dapatkan daripada sana. Ia mesti berlandaskan kepada fakta. Saya ulang sekali lagi, perlu berlandaskan kepada fakta, dan fakta ini kita boleh peroleh daripada sana. So menjawab kepada soalan yang kedua, apabila jabatan berkenaan telah mengenapasi bidang-bidang ini, so apa tindak yang kita lakukan? Untuk pengetahuan semua, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah pun mewujudkan Majlis TVET Negara baru lagi. Alright, baru lagi diwujudkan Majlis TVET Negara ini, dan saya percaya Majlis TVET Negara ini di bawahnya ada 6 jawatan kuasa, dan jawatan kuasa ini sedang digerakkan, telah bergerak
Alright, dalam erti katanya salah satunya adalah menangani isu dan juga soalan yang dibangkitkan, iaitu tindakan seperti mengurangkan pengambilan bagi memastikan tidak berlaku lambatan graduan dalam bidang-bidang tersebut. Saya percaya soalan-soalan ini juga wujud, okey, ataupun berada di dalam 6 jatuhan kasa TVET negara yang telah diwujudkan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Omar. Alhamdulillah panelis telah menguraikan dengan cukup baik sekali dengan fakta ya, bukan auta, fakta yang jelas daripada Tuan Omar, sangat menarik. Rujukan kepada agensi, number-number yang berkaitan dengan pembintaan memang cukup banyak. Maknanya persepsi negatif dah tak ada. Yang ada hanyalah satu bentuk positif minda bahawa TVET ni sangat bagus. Kalau kita lihat sekarang dah ada persepsi yang baru pula mengatakan kalau masuk universiti ni menganggur, bayar PTPTN lagi. Baik pergi TVET, boleh bekerja, banyak high demand. Dah ada persepsi yang begitu sebenarnya. Terima kasih Tuan Omar, cukup cantik. Kita masa cukup mencemburui kerana tinggal, memang dah masa dah habis dah pun. Jadi saya secara umumnya lah, saya minta semua panelis untuk memberikan dalam masa 30 saat setiap orang pack, sebab penonton ni di kalangan ibu bapa, di kalangan pelajar TVET yang nak masuk TVET dan sebagainya, dan juga mungkin mereka daripada stakeholders kerajaan dan sebagainya. Mungkin setiap panelis boleh memberikan nasihat lah. Saya mulakan dengan Puan Nisa, nasihat ataupun dorongan kepada para penonton misalnya mungkin nak menceburi supaya betul karakter ataupun apa saja cadangan. Setiap seorang 30 saat. Terima kasih. Dan kesimpulan lah. Okay. Terima kasih. Saya ambil contoh diri sajalah. Saya hanya ada sekadar ijazah sahaja untuk pendidikan awal kanak-kanak. Tapi saya adalah salah seorang panel pakar industri untuk pendidikan awal kanak-kanak bagi pengajar master di UPM. So nampak tak? Saya hanya sekadar degree tapi saya menjadi panel untuk master. Kenapa? Kerana pengalaman kerja saya persijilkan pengalaman kerja saya dan saya mempunyai persijilan kemahiran dan itu membuatkan nilai saya bertambah. Jadi alhamdulillah, jangan anggap diri degree di universiti tak ke mana, tidak. Persijilkan pengalaman yang ada. InsyaAllah ada saja mata-mata yang melihat dan menaik tarafkan diri kita sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tuan Amir, ulas sikit. Penutuplah kesimpulan. Nasihat, dorongan. Buka mic. Okey, mic tak dengar. Alright. Okey. 30 saat. Okey, terima kasih Tuan. Saya ingin berkongsi pandangan seorang sahabat saya dalam animasi dalam bidang ini iaitu Tuan Zulkifli Amruddin. Beliau merupakan pengarah kreatif dan penerbit siri animasi Alif dan Sofia. Kata beliau, untuk menyertai bidang kemahiran ini, kita perlu kesungguhan, sabar dan fokus. Bukan minat Kerana dia kata, kemahiran boleh diasah asalkan bersungguh-sungguh. Bakat boleh digilap asalkan punyai kesabaran. Ilmu boleh ditimba dan diperkemas jika kita fokus. Jadi ini semua saya rangkumkan sebagai disiplin. Disiplin dalam apa juga bidang yang kita ceburi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tuan Firdaus, dipersilakan. Okey. Untuk saya kata, kalau kata untuk pelajar lepasan SPM ni sebenarnya TVET ni memang boleh jadi pilihan utama. Jadi kat situ sebenarnya yang penting sebenarnya dengan kesungguhan sebab dia memang melibatkan skill. So bila melibatkan skill sebenarnya student tu actually sebenarnya dah memang tahu dah siap-siap sebenarnya dia memang kelebihan dia kat mana. So lagi satu TVET pun memang kena menjelaskan laluan kerjaya yang lebih jelas kepada student ni supaya dia nampak sebenarnya akhirnya nanti dalam bidang industri apa yang akan jadi. Alright. So itu sajalah. Terima kasih. Manakala Tuan King Rizal pula, please bagi cadangan sebagai tokoh belia antarabangsa ni, orang peringkat global ni. King Rizal, minta cadangan, nasihat. Pada adik-adik lepasan SPM khususnya dan golongan belia amnya, beranilah untuk membuat keputusan kerana apa keputusan dan pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan siapakah kita 5, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Ingat, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Untuk menghadapi segala cabaran sama ada pandemik COVID-19 ataupun era ledakan revolusi industri 4.0 kan memerlukan kesungguhan dan juga disiplin diri. Bergeraklah ke hadapan, insya-Allah ada sinar di setiap perjalanan yang kita lalui. Terima kasih. Okey, cukup mantap je lah. Dan di akhirnya kita serahkanlah kepada Tuan Omar untuk membuat rangkuman adakah inilah
TVET ni pilihan tepat dan nasihat daripada Tuan Omar lah untuk merangkumkan lah. TVET ni sebagai pilihan yang tepat dan juga nasihat daripada Tuan Omar mewakili jabatan. Alright, so terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga kepada semua ahli-ahli panel yang begitu hebat yang didatangkan, dihadirkan daripada industri, daripada NGO dan yang memang masing-masing tu berlatar belakangkan kemahiran. So di situ apa yang saya boleh seru, apa yang saya boleh garapkan adalah kemahiran itu sebenarnya adalah laluan yang akan memberi kebaikan yang sangat terbaiklah kita kata untuk anak-anak muda kita. So kesimpulan saya mewakili Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia Agensi Kerajaan, saya ingin sekali lagi menyeru kepada pelajar-pelajar, pelatih-pelatih, kepada belia-belia, kepada anak-anak muda kita, alright, untuk menyertai bidang latihan kemahiran TVET ini. Dan saya juga seru untuk hubungilah pusat-pusat bertaliah awam, pusat-pusat bertauliah swasta yang melata di seluruh negara kita, dan jangan sekali-kali segan untuk teks atau bertanyakan kepada FB jabatan saya. So boleh subscribe, like dan follow FB jabatan saya iaitu @jpkksm. Alright, so boleh bertanya anything dekat dalam itu dan kita akan menjawab. Dan satu lagi saya ingin tekankan adalah sila dapatkan fakta yang benar dan bukannya auta. Alright, so satu lagi sebelum saya lupa, saya nak beritahu bahawasanya telah wujud ketersaling hubungan antara Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga Malaysian Qualification Assurance MQA, yang mana ketersaling hubungan ini menjelaskan akan seolah-olah akan wujud hubungan baik antara skills dan juga academic dan juga vocational and everything. So student-student daripada latar belakang kemahiran yang akan datang, bukan yang akan datang, telah pun berlaku, boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, especially ke universiti dan sebagainya, mungkin juga boleh membawa kepada memegang PhD satu hari nanti. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga kepada semua panel-panel, dan sekali lagi saya seru kepada anak-anak muda di luar sana, sertailah bidang latihan kemahiran. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada semua panelis dan juga sukalah saya nak mencadangkan jugalah sebagai moderator kepada organizer. Tak cukup wahai organizer 1 jam 15 minit mewakili soalan banyak lagi ni. Panelis ni nak membicarakan yang hebat ni. Paling-paling seorang 1 jam, bukan 1 jam untuk this forum. Tak cukup sebenarnya. Tetapi tak apa, kita akan ada lagi daripada semasa ke semasa kita akan ketemu dan juga dalam acara yang seterusnya. Semoga kita mendapat banyak hikmah, mendapat banyak info-info yang berguna, mantap sekali pada pagi semula ini. Saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Pak Ali pergi mancing ikan, tapi terlupa membawa umpan. Yang benar jadikan panduan, yang buruk jadikan sepadan. Jumpa anda di Puncak Jaya, Jaya Dunia, Jaya Akhirat. Assalamualaikum, salam TVET dan salam TS 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.